Saya ni ingin kembali pada ajaran Allah dan saya ingin dan berniat untuk menuntut ilmu agama dengan lebih mendalam. Namun setakat ini saya masih tak ada kesempatan kerana batasan masa dan masih tidak menemui guru-guru yang boleh saya tuntut dengan mereka. Kesimpulannya senang cerita, kata dia memang sukarlah saya ni sebenarnya. Tak ada masa lah. Jadi adakah petanda yang saya ni masih tidak layak untuk menuntut ilmu Allah dan mungkin ke saya bukan pilihan Allah untuk mendekatkan diri padanya? Okey. Kalau soalan yang seumpama ini, tuan-tuan, elok ambil kertas, ambil pen, cuba tulis setiap rutin yang kita buat, masukkan dalam kolom yang mana. Ya, benda fardu, benda lalai, benda sunat, benda berfaedah ataupun tidak. Kalau kita tengok nanti banyak sangat benda-benda yang kita sifatkan sebagai benda yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kita. Benda yang melalaikan, benda lara. Dekat situlah yang kita nak kena potong. Barulah nanti kita tahu di mana letaknya masa dan keberkatan masa kita. Ya, minta maaf kalau Ustaz cakap macam ni. Ustaz tak cakap pada orang lain, pada diri sendiri juga. Kadang-kadang ada orang jadi peminat cerita bersiri ni, drama bersiri. Tak kira lah Siti drama negara mana pun lah. Malaysia ke, Korea ke, ikutlah mana-mana. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau orang-orang yang ada minat tengok benda-benda ni semua, tengok cerita filem lah apa benda, lepas tu melayan WhatsApp, melayan Facebook, pada satu jumlah masa yang sangat lama, Ustazah fikir kita tak jujur ketika mana kita kata kita tak ada masa. Kita tak jujur. Sebab contoh Siti mengaku kat sini je lah, Ustazah dulu-dulu pernah lah terminat pula dengan cerita Korea. Sebabnya tak sengaja masa tu tengok kat rumah saudara mara tu, rumah adik ipar, tak ada program masa tu kan. Jadi rupanya ceritanya menyentuh kalbu pula. Makin lama makin sedap, best pula lah cerita dia kan. Jadi ada rangsangan dekat hati tu nak tengok apa kesudahan dia. Jadi cuba bayangkan 40 episod bermakna 40 jam lah. 40 jam. Lepas tu adik ipar Ustaz kata tak apalah, dia download je lah kot internet. Dia kata sebabnya payah nak tunggu tiap hari. Download kot internet. Ustaz kata mai sini tengok download. Bila letak dalam komputer senang sikit, kita boleh cepatkan je kan. Jadi satu episod tu dalam 10 minit macam tu. Tapi habis kot masa kita. Ya, dan kita rasa dia punya tekanan nak tengok tu tinggi sangat. Tengok ujung dia cerita tu tak happy ending. Menyakitkan hati Bila menyakitkan hati tu rasa macam darah tinggi rasa tengok cerita tu. Sebab apa? Terlampau sakit hati kita tengok cerita tu kan. Tapi lepas tu saya terfikir, tengok betapa hilangnya berkat masa kita. Dah lah sakit hati yang kita dapat, sebabnya kita tak seperti mana yang kita harapkan cerita tu. Lepas tu masa kita habis, kita dah terlampau mengantuk. Memang tak adalah nak kiam ke nak apa. Ustaz memang kata, ya Allah, taubat tak tengok lagi dah. Sebab kalau tak tengok, maka macam-macam nanti kesukaan dan sebagainya. Dan Ustazah jadi heran, macam mana orang yang boleh ada hobi menonton, melihat. Ya Allah, dan dalam masa yang sama nanti kita kata tak ada masa untuk itu dan ini. Jadi pada Ustazah, lebih baik kita lebih jujur, nilai balik apa rutin kita, apa hobi kita, apa kesukaan kita, tengok balik dan susun mana keutamaan dalam hidup kita yang sebenar. Letakkanlah keutamaan itu, iaitu perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang menyempurnakan kefarduan tersebut. Contohnya menuntut ilmu, iaitu letakkan pada tahap yang pertama. Ya, ada orang dia suka berlama-lama dalam dapur. Sebenarnya lama-lama dalam dapur ni pun kalau pada Ustazah tak berapa comel juga. Ya, lama je kat dapur. Cuba kita cari jalan pantas sikit. Macam mana nak memantaskan lagi kan? Kalau dapat resepi-resepi yang pantas ni bagus sebenarnya. Sebab kita tak berlama-lamaan. Sebab masa kita ni lah modal yang besar. Lama sangat kat dapur. Dan ia juga bila kita rasa benda ni modal kan Siti, dia mengubah kita punya cara kerja. Cara kerja kita biasanya lebih pantas, smart kerja kita. Maknanya, dan kita melengkapkan diri dengan kemahiran yang betul supaya tidak berlaku pembaziran masa. Biasanya orang yang tak mahir ni je yang buat benda yang patutnya sekejap jadi lama sangat. Jadi dia banyak benda pada adik yang bertanya tadi. Sebelum kita mengungkap perkataan tak ada masa lah nak pergi kuliah ke nak pergi apa ke, lebih baik kita tengok dulu sebenar-benarnya apa yang berlaku dalam rutin harian kita dan bagaimana tabiat dan sikap kita dalam menguruskan kehidupan. Wallahualam. Okey.